Itu dia tadi laporan berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan dalam segmen kesihatan pagi ini berkenaan dengan penyakit gout. Mungkin ramai dalam kalangan penonton hari ini ada banyak kemusykilan dan juga persoalan. Anda boleh ajukan di Facebook Malaysia hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita bacakan untuk kita huraikan berkenaan dengan penyakit ini. Okey, tadi adalah pengenalan berkaitan dengan gout. Gout ni datangnya tidak diundang, yang paling tidak disenangi. Ada ramai orang yang mungkin dalam proses in denial jugalah. Betul. Tak nak beritahu orang, tak nak mengaku. Ini Malu, bukan biasa. Malu. Awak malu kan? Bukan saya. Kawan-kawan ramai juga kan. Ya, faham. Tapi itulah yang berlaku. Maksudnya kalau saya ada pun, saya tak nak mengaku. Tapi dalam saya sedar, macam kita nak kena buat rawatan ni, kita kena elak makan ni apa semua. Dan itulah kita nak bincangkan bersama dengan anda berkaitan dengan gout ni. Dan kita bawakan Dr. Nur Fariza Abdul Rahim, pakar perubatan unit rheumatologi Hospital Tengku Puan Rahimah di Kelang ni. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari nasihat. Sihat, alhamdulillah. Setakat ni alhamdulillah. Baik, kita juga bersama secara dalam talian seorang pesakit gout ini, Hambali Amin, yang berada non jauh di Kuching, Sarawak. Selamat pagi, Hambali. Selamat pagi. Baik, hari ini sihat ya? Alhamdulillah sihat hari ini. Okey, kita nak berbicara tentang penyakit gout ini, doktor. Kalau kita tahu, gout ini adalah berpunca daripada asid urik yang tinggi dalam darah. Tetapi mungkin ramai yang nak tahu bagaimana kandungan asid urik ini boleh berlebihan dalam badan seseorang individu. Okey, terima kasih Rina. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kerana membawa saya ke rancangan ini ya. Okey, gout adalah sejenis penyakit itu radang sendi, di mana radang sendi itu disebabkan oleh pengumpulan uric acid yang berlebihan. Okey, di mana dia boleh menjadi uric acid crystal, monouric acid crystal di bahagian sendi-sendi. Okey, terutamanya dia akan melibatkan bahagian sendi ibu jari, dan juga sendi pergelangan kaki lah. Dan ada juga di bahagian-bahagian yang lain seperti di lutut, di bahagian siku, bahagian jari jemari dan juga bahu. So uric acid yang berlebihan ini boleh juga berkumpul di bahagian bawah kulit, kita panggil tofai. Okey, boleh pecah, boleh jadi berkuman lah kemudiannya. Okey, doktor, itu pengenalannya, dan apabila berlebihan itulah yang terjadi gout. Dan kita nak bersama dengan Hambali. Hambali mungkin sebab dia ni banyak berkongsi di TikTok lah ya. Dan mungkin hari ini bersama dengan kami di Penonton Malaysia hari ini TV3 ini, keadaan awak gout ni, apa yang boleh trigger kondisi awak dan apa yang kerap berlaku lah ketika awak mengalami gout ni, Hambali? Okey, terima kasih TV3 dan doktor. Okey, saya sendiri mengalami gout ni dah 5 tahun rasanya. Start umur 35 tahun. Sekarang dah masuk 40 lah. So, di peringkat awal dulu, di awal umur 35 tahun, dia setahun sekali kena. Tapi apabila tahun lepas, dia makin menjadi-jadi. Kurang-kurangnya dalam 2 bulan memang dia akan terkena sekali lah. Menyebabkan saya memang selalu ambil cuti dan susah nak bergerak lah. Tetapi saya punya tu kebanyakan di kaki je lah, di sendi kaki. Tempat lain belum ada lagi. Itu yang saya alami. Sebab tu saya risau jugalah dengan kesihatan waktu tu. Dalam usia 35 tahun, doktor, sudah pun menghidapi penyakit gout ini. Bagaimana sebenarnya kalau kita nak lihat kondisi seseorang dan simptom bagi mereka yang bergejala gout ini? Okey, pertama sekali saya nak menceritakan penyakit gout ni bukanlah penyakit yang baru, bukan moden ya. Sebenarnya dah lama dah, daripada kurun ke-5 lagi. Di mana kita panggil dia sebagai king penyakit raja-raja lah disease of king, bangsawan, orang kaya, di mana dia makan makanan yang mewah ya, mewah, di mana dia makan daging, dia makan minuman alkohol ataupun minuman keras yang secara berlebihan lah. So pada umur macam Encik Hambali tadi, pada umur 30 tahun dan ke atas, selalunya memang common lah ataupun memang kebiasaan pesakit, terutamanya lelaki. Yang mungkin tak menjaga kesihatan mereka ataupun mungkin cara pemakanan mereka, gaya hidup mereka. So banyak ramai yang pesakit mengalami gejala ini pada usia muda dan juga faktor keturunan dan genetik. Ada beberapa faktor lah. Encik Hambali, sekali lagi kita nak bersama dengan awak. Kita tadi tengok video awak jalan seakan-akan hampir nak diseret kakinya itu kan. Kesakitan itulah yang mungkin sedang berlaku pada ketika itu. Okey, kebiasaannya kalau jadi, apa tahap yang paling teruk yang awak pernah alami dan macam mana cara awak nak atasi benda tu, Encik Hambali?
Oh, okey. Kalau jadi tu, paling teruk lah memang suatu pagi bangun tidur memang saya tak boleh bergerak. Kalau nak pergi ke tandas pun terpaksa orang cakap mengesot. Memang tak boleh berjalan. Langgar sikit pun tak boleh. Maksudnya kalau ada orang langgar tu memang automatik jadi marahlah sebab sangat-sangat sakit. Okey. Apabila sakit macam tu, apa yang selalu saya buat, saya akan, kalau saya ada cuti, saya dapat ambil cuti. Okeylah, kalau saya tak boleh ambil cuti, saya terpaksa pergi ke klinik, saya minta injection daripada doktor. Dia injection tu untuk tahan sakit je lah. Tapi yang common saya selalu buat, saya akan beli ubat yang orang cakap dekat farmasi, yang apa panggil tu, Tocicin ke nama dia tu. Lepas tu ubat tahan sakit dan juga ubat kembang. 3 benda tu memang saya selalu bekal ke mana-mana dah sekarang. Adakah Amali, adakah ubatan yang diambil itu secara berterusan atau sewaktu sakit sahaja? Saya tidak ambil secara berterusan. Saya tak berani ambil secara berterusan. Kadang-kadang kalau saya dapat cuti, saya tak berani pun ambil ubat tahan sakit. Saya cuma sekarang ni saya dinasihatkan untuk ambil beberapa suplemen lah dan juga jaga pemakanan. Kalau dulu kalau sakit saya makan ubat tahan sakit, tapi sekarang saya dah, bila saya banyak sikit info tentang gout ni, saya dah kurangkan ambil ubat tahan sakit dan saya cuba rawat cara lain. Itu yang saya buat sekarang lah. Okey, Amali, mungkin kita nak tahu sikitlah yang trigger awak dari sudut pemakanan adalah makanan berasaskan apa ataupun yang lain ni, Amali? Mungkin pemakanan. Mungkin dulu pemakanan saya tak jaga kot waktu umur 30-an macam tu. Tapi pemakanan jagalah. Terutamanya seafood dan kacang. Saya tak berani nak sentuh dah sekarang. Okey, baik. Faham. Kalau jelas. kita lihat sebenarnya setiap pesakit gout ini mungkin dari segi pemakanan itu berbeza-beza. Ada yang mungkin boleh makan kacang, ada yang mungkin tak boleh makan soya dan sebagainya. Bagaimana mungkin pandangan doktor? Okey, sebenarnya bergantung pada individu. Tetapi selalunya makanan yang kita nak kena elak ialah makanan yang menghasilkan uric acid yang banyak, iaitu kita panggil makanan yang tinggi purin. Okey, saya boleh bahagikan kepada 3 lah. Dia ada makanan yang rendah purin, sederhana purin dan tinggi purin. So kita fokus pada yang tinggi purin dan sederhana lah. So sebagai contoh sederhana makanan tu berbentuk apa nama tu, daging, daging merah selalu. Daging merah sederhana purin. Betul, sederhana purin. Alamak. Daging merah seperti daging lembu dan kambing. Okey, dan juga buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, buah-buahan bagus sebenarnya. Tapi bila kita juskan dia akan menghasilkan lebih banyak fruktos. Okey, so dia akan fruktosa ni menghalang perkumuhan uric acid. Uric acid adalah byproduct ataupun bahan perkumuhan lah sebenarnya patut disingkirkan dan perlu ada dalam level tertentu. So untuk yang bahagian tinggi purin tu, sebagai contoh makanan bercengkerang, iaitu apa? Seafood. Okey, kerang, kepah. Banyak-banyak lawan ni. Semua tak bertenang. Lepas tu makanan dalam tin, dalam tin tu selalu ada kita panggil high fructose corn syrup. So yang sirap-sirap tu high fructose lah. So mengganggu perkumuhan. Dan juga makanan ikan dalam tin, mackerel, tuna, sardin. Last but not least, makanan yang berpurin tinggi ialah seperti kekacang semualah. Kekacang, petai dan sebagainya. Doktor, itulah banyak sangat dah ni, dan hang balik juga mungkin sama macam saya lah, sebab tadi antara faktornya juga adalah macam lelaki apa semua juga kan. Tengah geleng kepala lah pada ketika ini kan. Macam mana jalan keluarnya doktor once bila kita dah masuk ni? Pertama untuk rawatan, yang pertama sekali yang belum didiagnosa lah. Kami sarankan yang belum didiagnosa mengalami radang sendi, sakit sendi, tolonglah berjumpa dengan doktor, kerana bukan semua radang sendi, sakit sendi ialah gout. Ada juga benda lain, penyakit radang lain seperti osteoarthritis, rheumatoid arthritis, spondyloarthritis. So ni semua perlu kena pasti oleh doktor lah, dan kita perlu ambil darah, iaitu uric acid. Level uric acid yang tinggi dan simptom gejala tu mungkin kita akan diagnose sebagai gout lah. Dan macam pengalaman Encik Hambali tu, kami tak sarankan untuk membeli ubat-ubatan di luar, kerana tak ada pemantauan doktor. Ubat-ubatan seperti tahan sakit boleh menyebabkan
radang usus, pendarahan dan juga mungkin menyebabkan buah pinggang yang kronik, sakit buah pinggang yang kronik. So kita sarankan jumpa doktor. Okey. Doktor, dalam situasi seorang pesakit gout ini jika mempunyai penyakit kardiovaskular yang lain, adakah ia menyukarkan proses rawatan gout itu sendiri? Ya, betul. Sebenarnya penyakit gout ni dia berkait rapat dengan penyakit 3 serangkai. Kencing manis, darah tinggi, penyakit buah pinggang yang kronik, jantung dan kolesterol lah. Bila penyakit ini sebenarnya kalau pesakit itu mengalami penyakit-penyakit ini selalunya dikait rapat dengan gout juga. Okey, so memang dia boleh menyukarkan juga rawatan kerana ada ubat-ubatan yang perlu kita pilih sebab banyak ubat. Ada beberapa ubat yang mengurangkan uric acid seperti allopurinol, febuxostat. Kita kena betul-betul pilih yang mana satu sesuai berdasarkan penyakit komorbid yang pesakit itu ada. Okey, baik doktor. Mungkin ini satu persoalan yang elok juga kalau kita utarakan. Cik Ambali tadi cakap usia 35 tahun baru terkenalah. Saya ada seorang kawan ni baru usia 26 tahun. Memang kalau dia makan seafood je memang berseritlah kakinya. Dan dia kata kadang-kadang macam nak teringin nak makan juga apa semua kan. Okey, faktor usia ni adakah ianya mainkan peranan ataupun tak kenal gout, tak kenal siapa ni dah macam cinta pula cinta tak kenal siapa. Gout tak kenal usia, okey betul, tapi kita ada faktor-faktor yang mencenderungkan ke arah gout itu. Okey, untuk lelaki memang kebarangkalian untuk dapat gout tu memang tinggilah dalam usia lebih kurang 30 hingga 60 tahun. Tetapi ada juga yang kurang daripada situ. Faktor keturunan memainkan peranan juga. So untuk perempuan pula sebenarnya bila pesakit itu ataupun seorang itu putus haid untuk perempuan so dia boleh juga mendapat penyakit gout. Mungkin di sini disebabkan hormon yang berbeza di antara lelaki dan perempuan, kecenderungan mendapat gout itu sendiri. Baik, Hambali, kita nak tanya juga, adakah kalau dilihat dari segi genetik ataupun keturunan ada dalam kalangan ahli keluarga yang mempunyai sakit gout ini? Yang saya tahu mak saya lah dia ada sedikit gout lah, mak saya. Tapi pun dia dah bila dah berumur 60-an macam tu lah baru kita tahu dia ada gout jugalah. Okey. Yang lain tak ada. Selain daripada anda menjaga pemakanan, apa lagi yang dilakukan oleh Hambali sendiri untuk memastikan sekurang-kurangnya dapat mengurangkan rasa sakit gout itu? Kalau dah rasa sakit tu memang makan ubat je lah selalu saya buat. Tapi sekarang ni bila dah selalu sangat kena dan beberapa kali jugalah jumpa doktor, dia sarankan supaya ada buat senaman lah. Sekurang-kurangnya sekarang ni seminggu sekali lah. Sebab hari Jumaat tu memang kita akan gunakan untuk bersukan lah. Senam. Okey, dari sudut diet, pengambilan makanan ada yang spesifik dilakukan? Diet tu yang paling penting. Sekarang ni orang rumah saya pun dah tahu dah apa benda yang boleh dan mereka pun kadang-kadang terpaksa ikutlah apa yang boleh beli. Contoh macam daging jaranglah kita beli. Makan pun tak ada dah. Kacang pun sama, kacang dengan kerang. Tapi kalau macam udang tu kadang-kadang makan tak kena juga. Tapi kalau kerang, kacang, ada certain makanan tu memang dia akan terus ada efek. Hari ini makan, esok terus kena. Macam tu. Cepat betul ya. Okey, wow, faham. Baik, doktor. Kabarnya gout ini tidak ada kesembuhan sepenuhnya. Tetapi apa yang boleh dilakukan sekurang-kurangnya untuk kita mengelakkan daripada kesakitan yang terlampau dan kita nak melihat daripada faktor jantina itu sendiri kan? Bagaimana kita nak mengelaknya? Okey, sebenarnya saya nak kembali kepada Encik Hambali punya cerita tadilah. Sebenarnya untuk pesakit gout yang telah didiagnosa, ubat-ubatan seperti allopurinol, febuxostat, kita pesakit itu perlu makan setiap hari. Okey, setiap hari dan perlu berjumpa dengan doktor kerana kita ada serum uric acid level yang kita ada target iaitu 300 mikrogram per liter, di mana kita akan naikkan dos ubat tersebut sekiranya target tak dicapai. Okey, bila target tercapai dalam tempoh masa 2 tahun macam tu, insya-Allah katakan ada tofai di bahagian bawah kulit tadi,
InsyaAllah dia akan melarut dan hilang dan simptom ataupun gejala pesakit tersebut boleh hilang. Okey. Jadi untuk saranannya pesakit yang telah didiagnos, kita perlu buat senaman, aktiviti yang sihatlah. Contoh tidak merokok, tidak mengambil alkohol, amalkan pemakanan low purine diet yang seperti saya sebutkan tadi. Elakkan yang tinggi purine diet. Okey, lepas tu elakkan dehidrasi. Kerana kalau kekurangan air tak boleh flush. Punya uric acid. Okey, baik. Doktor, sangat bermanfaat. Banyak sekali soalan telah pun ada jawapannya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Fariza Abdul Rahim, sekali lagi dari pakar perubatan unit rheumatologi Hospital Tengku Abang Rahimah Kelang. Terima kasih banyak ya. Terima kasih doktor. Terima kasih juga kepada Hambali Amin dari Kuching, Sarawak atas perkongsian pengalaman yang saya percaya dapat memberi manfaat kepada penonton-penonton MHI pagi ini. Jaga kesihatan ya Hambali. Ya, boleh. Terima kasih juga. Jangan lupa makan ubat. Makan ubat tau. Jumpa doktor ya. Bye. Okey, doktor sendiri. Setiap hari kata doktor tau. Doktor slow-slow cakap tadi. Setiap hari. Okey, baik. Itu perkongsiannya juga memberi manfaat kepada anda semua yang berada di rumah. Kita berehat seketika.